Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi guru bagi subjek PIMK 1124 Dr. Tengku Zarihan binti Dr. Tengku Abdul Rahman, atas segala tunjuk-ajarnya dapat saya melengkapkan tentang persembahan tentang hujah golongan anti hadis dan cara mencegahnya. Seterusnya mari kita sambung slide yang seterusnya. Di sini terdapat beberapa skop yang ingin saya terangkan sebentar lagi, iaitu di 1.0, iaitu hujah bernas dakwaan golongan anti hadis tentang mengapa mereka menyatakan bahawa mereka menolak hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah solusi terbaik untuk mengekang penyebaran ideologi golongan anti hadis ini daripada terus menyebar secara meluas terutamanya di negara Malaysia dan seterusnya adalah rujukan. Mari kita mengenali tentang golongan anti hadis. Sebelum kita mengetahui tentang golongan para anti hadis, kita perlulah mengetahui apakah itu hadis. Yang pertama, hadis merupakan sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Hadis dan kesahihannya telah lama diperbahaskan tentang kepentingan pusat kepada Islam secara pelbagai peringkat ulama. Pada zaman Rasulullah SAW hingga zaman Khalifah Ar-Rasyidin, keaslian dan kesahihan hadis yang diriwayatkan tidak pernah dipertikaikan. Ketulinan dan kesahihan hadis mula bersengketa ataupun berpecah belah semasa perkembangan Islam di dalam empayar dan lebih ramai orang bukan Arab memeluk Islam. Contohnya pada zaman Bani Umayyah telah bermulanya golongan-golongan bangsawan yang bukan Arab menyebar luas pada masa itu. Dan sejak itulah bermulanya perpecahan dan fahaman-fahaman agama sesat ini tersebar, dan semasa itu ada pihak tertentu yang sengaja menyebarkan hadis palsu untuk mendapatkan kelebihan ataupun mendapat kemasyhuran. Dan demi memelihara kesucian dan keaslian hadis, ulama Islam ada mendirikan ilmu hadis yang kemas dan berkesan dalam memelihara kesucian hadis. Dalam arti kata, meragui hadis merupakan salah satu sifat golongan anti hadis yang pada zaman Empayar Osmaniyah, Abbasiyah dan Umayyah juga telah tersebar luas. Oleh itu, marilah kita mengenali tentang golongan-golongan anti hadis. Okey, mari kita mengenali tentang para anti hadis. Para anti hadis ni adalah sesiapa yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam, maka tergolonglah dia di dalam golongan yang sesat. Inilah yang dikenali dengan kelompok anti hadis. Ada 3 jenis kelompok anti hadis. Yang pertama ialah kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW secara keseluruhan. Yang kedua, kelompok yang menolak hadis-hadis yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara tersurat ataupun tersirat, atau yang bertentangan dengan akal sihat manusia ataupun yang mampu difikirkan oleh akal manusia. Dan ketiga, kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir dan menolak hadis-hadis ahad. Walaupun sahih, mereka beralasan dengan ayat. Sesungguhnya, persangkaan ini tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran. Daripada surah An-Najm ayat 28. Cara mereka berhujah dengan ayat ini tentu saja menurut penafsiran moden mereka sendiri, iaitu tafsir biroi. Tafsir biroi ini ada setengahnya boleh diterima kerana mereka berdasarkan nusus-nusus Al-Quran, dan ada setengah daripada mereka mengikut periwayatan mereka sendiri. Oleh itu, kita sebagai umat Islam pada masa kini perlulah meneliti dan menelusuri tentang dari manakah sumber-sumber yang mereka dapatkan dalam mereka menafsirkan hadis. Jika sumber-sumber itu bukan sumber-sumber yang berautoriti, janganlah kita ambil sebagai penghujahan. Malahan kita mendengar saja dan jangan kita amalkan, kerana ia mungkin membawa kita kepada kesesatan. Okey, berikut merupakan poin yang pertama, iaitu 1.0 tentang hujah golongan para anti hadis. Yang pertama adalah kesinambungan warisan ilmu. Hadis merupakan sumber utama kedua dalam Islam selepas Al-Quran. Penolakan terhadap hadis akan mengakibatkan kehilangan warisan ilmu yang penting dalam memahami Islam secara menyeluruh. Hal ini kerana wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah merupakan sumber pegangan pertama sebelum hadis. Hadis merupakan huraian-huraian ataupun ibrah-ibrah yang mendukung Al-Quran, kerana ada setengah hukum yang tidak ditentukan Al-Quran ditentukan di dalam hadis. Oleh itu, barang siapa yang berpegang kepada hadis, insya-Allah sumber-sumbernya adalah sumber-sumber yang sahih, kerana ia mendukung apa yang diwahyukan oleh Allah, kerana
fake-fake berubah mengikut perkembangan semasa, dan hukum-hukum juga bergerak seiringan dengan perkembangan isu-isu semasa. Oleh itu, kita perlulah berpegang kepada hadis juga berserta dengan Al-Quran. Oleh itu, janganlah kita menolak hadis ini kerana ada hukum-hukum yang tidak diterangkan oleh Al-Quran, diterangkan oleh hadis. Dan seterusnya adalah kritikan terhadap sumber-sumber hadis. Sebahagian daripada kritikan terhadap hadis mungkin benar-benar berdasarkan pada analisis tekstual dan konteks sejarah. Namun ini tidak bermakna seluruh institusi hadis harus ditolak secara menyeluruh. Ah, pada zaman sahabat telah tersebarnya hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni merupakan hadis-hadis yang ditolak. Kerana salah satu penyebabnya hadis-hadis tersebut jatuh kepada maudhu' ialah periwayatannya, orang yang menyebarkan hadis palsu ni dia beranggapan bahawa mereka mendengar daripada Rasulullah SAW, namun periwayatannya terlalu syadid ataupun terlalu melampau yang merupakan yang tidak diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tersendiri, dan mereka meriwayatkannya, dan diorang menyebarkannya ke seluruh umat Islam kerana pada masa itu Islam belum tersebar secara meluas dan mereka semua beranggapan bahawa semua hadis merupakan hadis yang benar. Oleh itu, kita pada masa ini perlulah uh, mentafsir dan mengkaji hadis-hadis tersebut secara mendalam supaya kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Seterusnya, lagi hujah golongan anti hadis yang ketiga dan keempat merupakan permuafakatan ulama. Pada sejarah, Islam menunjukkan bahawa ulama dari berbagai mazhab dan zaman telah mengiktiraf hadis sebagai sumber penting dalam Islam. Penolakan hadis bertentangan dengan konsensus saintifik dalam masyarakat Islam. Ini pula berkaitan dengan ijma' ulama tentang pemuafakatan dalam hadis. Kerana ada sebahagian hadis yang terdiri daripada hadis sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, dan sebagainya, hadis hasan yang tidak melengkapi syarat-syarat sahih kerana terdapat kekurangan yang menyebabkan hadis tersebut tidak mendapat status sahih, namun still masih boleh diterima. Dan terdapat juga hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang kiranya lemah, namun kita boleh masih menggunakannya, namun kita tidak boleh berhujah dengannya. Status hadis dhaif ni lebih tinggi sedikit daripada hadis maudhu' hari ini kerana hadis maudhu' merupakan hadis yang betul-betul kita tolak dan kita tidak boleh gunakan dalam berhujah ataupun dalam hukum syarak sekalipun. Yang keempat adalah kepentingan ijtihad. Walaupun hadis memainkan peranan-peranan penting, Islam juga mengiktiraf keperluan untuk berijtihad atau menilai kefahaman sebuah agama. Namun ijtihad bukanlah bermaksud menolak hadis secara mutlak. Golongan-golongan anti hadis ni berkata ijtihad ni penting, namun mereka mengatakan bahawa mereka tidak menolak hadis, namun mereka sebenarnya berijtihad kerana mereka ingin menolak apakah periwayatan-periwayatan yang telah disampaikan di dalam hadis. Hal ini kerana mereka lebih mempercayai bahawa ijtihad lebih baik daripada hadis. Namun dekat dalam konteks ni bahawa contoh dalam sajuk nasih dan mansukh, sesuatu yang ingin dimasukkan itu perlulah datang terlebih dahulu daripada nasih. Oleh itu, dalam segi kedudukan hadis lebih tinggi daripada ijtihad. Hal ini kerana ijtihad merupakan permuafakatan ulama, dan ulama-ulama mendapat daripada sahabat. Sahabat dapat terus daripada Nabi. Dalam dalam hal ini merupakan bahawa hadis merupakan status yang lebih tinggi daripada ijtihad. Oleh itu, kepentingan ijtihad inilah yang disampaikan oleh golongan-golongan anti hadis ini kerana golongan-golongan anti hadis tidak mempercayai dan mereka menolak secara serta-merta hadis tersebut. Oleh itu, perkara ini perlulah kita hindari. Hal ini dapatlah kita dapati bahawa golongan anti hadis ini benar-benar menolak hadis dan mementingkan ijtihad hanya kerana mereka ingin menolak periwayatan-periwayatan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan sahabat pada masa itu. Seterusnya adalah solusi ataupun cara-cara ataupun wasilah dalam mengekang tersebarnya para anti hadis ini. Yang pertama adalah pendidikan dan kesedaran. Peningkatan ataupun penambahbaikan kesedaran masyarakat tentang pentingnya hadis dalam Islam
dan memberikan pendidikan yang betul tentang kritikan-kritikan yang dibuat terhadap hadis. Hadis ni merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Ia menerangkan juga tentang hukum hakam syarak. Hal ini kerana ada segelintir periwayatan dalam Al-Quran yang tidak diterangkan, dan hadis merupakan hujah bagi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Hal ini kerana seiringnya perjalanan zaman, terdapat pelbagai isu-isu semasa yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Namun, perkaitannya ada dalam Al-Quran. Oleh itu, hadis menerangkan dengan lebih mendalam tentang isi-isi Al-Quran. Oleh itu, pendidikan dan penyebarluasan tentang pentingnya hadis ni amatlah pentinglah bagi kita semua. Bagi kita menyekat seterus serta-merta tentang golongan anti hadis ni daripada meluas dan menyebarkan ajaran-ajaran yang lebih sesat kepada kita, masyarakat yang menganut agama Islam, serta para-para mu'alaf yang masih belum mengetahui dengan lebih mendalam tentang Islam. Selain itu, kita boleh juga melakukan solusi bersama pihak atasan, iaitu kolaborasi dengan autoriti agama seperti Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Jabatan Agama Islam Johor, Jabatan Agama Islam Kedah dan lain-lain. Hal ini kerana Jabatan Agama Islam menyentuh dan mengawasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Oleh itu, kerjasama dengan institusi-institusi agama yang diiktiraf ni perlulah untuk kita menyebarkan maklumat yang benar tentang hadis dan mengadakan perbincangan ilmiah untuk menangani persoalan-persoalan kontroversi ataupun soalan-soalan yang bercanggah. Hal ini kerana golongan anti hadis mungkin datang dalam perbincangan ilmiah tu, dan mereka mungkin sedikit sebanyak akan memanipulasi tentang hadis ini tersebut. Oleh itu, bagi golongan-golongan yang berilmu dan lebih pengetahuan tentang hadis, bolehlah kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih percaya dan berpegang teguh terhadap hadis. Hal ini supaya sumber yang penting selain daripada Al-Quran dapatlah kita pegang dan kita jaga, serta kita kaji supaya kita tidak tersesat dengan apa yang disampaikan oleh golongan anti hadis ini. Kerana pada masa ini golongan anti hadis tersebar luas, dan kita mungkin tak tahu, mungkin dalam golongan kita juga terdapat salah seorang daripada kita yang merupakan golongan anti hadis. Oleh itu, kita perlulah mengkaji tentang ilmu hadis dengan lebih mendalam supaya kita dapat mengetahui tentang pentingnya hadis ni dalam kita punya perkembangan semasa lah. Yelah, kerana perkembangan isu-isu fiqh kita semakin lama semakin meluas, dan ada juga yang berlaku pada masa kita tidak berlaku pada zaman Nabi, namun hukum hakamnya berkaitan dengan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menutupi kita tentang solusi yang dapat kita lakukan bagi mengekang para golongan anti hadis ini, terdapat dua solusi yang kita mampu lakukan secara bersama-sama, iaitu kita semua memainkan peranan masing-masing, iaitu pembinaan platform digital yang berautoriti, seperti membangunkan aplikasi digital atau laman web yang diselia oleh autoriti agama untuk menyediakan maklumat yang tepat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hadis. Salah satu platform yang berautoriti yang saya ketahui adalah Irsyad Fatwa. Irsyad Fatwa ni melingkungi ataupun merangkumi dari segi isu-isu hadis, isu-isu fiqh, isu-isu syariat, janayat, munakahat, dan isu-isu yang berkembang seiring dengan peredaran zaman. Oleh itu, Irsyad Fatwa ni merupakan salah satu sumber yang berautoriti yang mampu kita jadikan sebagai rujukan dalam kita mempelajari dan menelusuri tentang ilmu hadis. Dan isu yang terakhir dan solusi yang terakhir ialah kempen sosial media, iaitu melancarkan kempen di media sosial untuk mengimbau masyarakat tentang pentingnya sumber-sumber agama yang sahih dan memberikan respon terhadap kritikan-kritikan yang tak berasaskan terhadap hadis. Dalam platform media sosial ni merupakan salah satu platform yang lebih mudah untuk kita menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang pelbagai lah. Contohnya ilmu-ilmu hadis, pentingnya ilmu hadis, apakah yang
dapat kita lakukan dengan beramal dengan hadis. Hal ini kerana kempen media sosial, setiap orang uh, seharusnya ada media sosial untuk mereka berhubung dengan semua orang di luar sana. Oleh itu, setiap manusia uh, mempunyai media sosial dan mereka akan membukanya pada setiap hari. Oleh itu, mereka mungkin akan terkeluar dalam FYP mereka dan mereka mungkin akan membacanya dan sedikit sebanyak mereka memahami dan mereka memberikan respon yang baik dan mereka juga akan mengedarkan kepada rakan-rakan yang lain ataupun membuat status mereka sendiri supaya rakan-rakan mereka terlihat dan mendapat inspirasi dan juga sedikit sebanyak ilmu yang baharu dan mereka dapat menyampaikannya kepada orang lain. Oleh itu, solusi kebersamaan ini merupakan salah satu inisiatif yang dapat kita lakukan jika kita mempunyai kesedaran tentang diri sendiri dan juga kesedaran bagi memberi manfaat kepada orang lain. Oleh itu, kempen sosial media ni sedikit sebanyak merupakan salah satu kempen lah yang merupakan kempen yang paling berkesan sekali. Oleh itu, kita sebagai siswa-siswi guru IPG khususnya yang mengambil kos pendidikan Islam bolehlah untuk kita menyertai kempen sosial media ini supaya kita sedikit sebanyak dapat memperbaiki diri kita dan memberi manfaat kepada orang lain.